apa yang berlaku di negara kita, Malaysia, terhadap rakyat jelata maupun kaum Melayu, kaum Cina atau kaum India. Dalam tempoh 3 bulan ini, 1 bulan peguam, seramai 2.000 peguam berhimpun di Putrajaya untuk menghantar memorandum tentang sistem kehakiman di negara kita tidak terus. Salah satu yang berlaku pada perhimpunan raksasa, khususnya menghantar memorandum ke istana, seramai 40.000 orang berhimpun di istana untuk menghantar memorandum bersih satu sistem pilihan raya yang lebih bersih, telus dan adil kepada semua. Dan baru-baru ini tidak menghadap memorandum secara ampang di High Commission British yang beramai ribu-ribu orang, khususnya orang India, yang mereka dipinggir, dimarginalisasi selama 50 tahun. Walaupun negara kita telah merdeka, baru-baru kita beraya kemerdekaan Malaysia 50 tahun. Apa sebenarnya pada 50 tahun yang dulu pemimpin kita, Bapa Malaysia Allahyarham Tun Rahman, Tun Tan Sri Loh, Tun Sampadan, jika kami bersama-sama untuk berjuang kemerdekaan Malaysia pada masa itu. Pada masa itu, ketiga-tiga kaum pada dikatakan sama rata. Tak ada di kategori seperti yang berlaku pada masa itu. Pemimpin pada masa itu boleh berbincang tentang mana-mana pihak, mana-mana rakyat jelata jika ada masalah, boleh berbincang dengan persetujuan, mencapai satu maklumat yang lebih dinikmati oleh semua rakyat. Tapi 50 tahun yang lepas, Barisan Nasional boleh dikatakan lari dari polisi yang ditetapkan pada masa 50 tahun yang lalu. Ia dikategorikan rakyat jelata kita bumi putra dengan bukan putra. Mengapa 50 tahun kita tidak boleh tunjuk satu masyarakat, satu negara yang lebih berkemajuan, yang lebih maju? Mengapa ada satu kerintil, ada kaum dipinggirkan, dimarginalisasi? Sebab kuasa kita beri kepada Barisan Nasional. Pada tahun 2004, 91% ahli parlimen di Dewan Rakyat. Rakyat pilih 91% ahli parlimen Barisan Nasional di parlimen. Hanya 9% ahli perbankan. Dan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, yang amat hormat Perdana Menteri Tan Sri ketahui, ia mendengar apa yang sebenar. Tapi pada masa ini kita nampak rakyat yang menghantar memorandum
di parlimen pun boleh ditahan. Rakyat mensuarakan aduan pun boleh ditahan dan dilakukan. Dan 5 orang berkuam seorang CEO Islam Syarikat ditahan tanpa bicara gunakan ASN, satu akta yang jaring ganas, dan kita haruslah menghapuskan ASN di negara kita. Kita telah sampai satu masyarakat yang lebih berpengalaman, ASN harus dihapuskan. Kita di masyarakat seperti Malaysia tidak boleh menerima kerajaan menggunakan akta ini untuk bertahan rakyat yang mensuarakan aduan rakyat, masalah rakyat ditahan tanpa bicara. Ini satu akta yang harus dihapuskan. Dalam rancangan Malaysia peruntukan berbanding dengan sekolah kebangsaan, sekolah lain, ada apa? Jurang berdesa. Sekolah kebangsaan bertambah peruntukan sebanyak 96% jumlah peruntukan. Sekolah Cina bertambah hanya 3%. Walaupun murid-murid di sekolah Cina pada tahun 1968 ada 1.332 orang. Pada hari ini sekolah sudah kurang, murid tambah 2 kali ganda, dari 200.000 hingga 600.000. Sekolah kami pada tahun 1968 ada 888 orang. Pada masa itu murid ada 50.760 orang. Pada tahun 2000 sekolah kurang 362, hanya tinggal 526 buah sekolah kami. Tetapi murid bertambah dekat 100.000. Sekolah kurang, murid tambah. Inilah satu hakikat yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Khususnya kaum Cina, kaum India, orang miskin, kaum Melayu, dipikir hanya atau putra, NC putra, MIC putra, tapi sampai itu mereka dapat kaya raya. Rakyat segala menghadapi susah. Rakyat segala menghadapi anak-anak sekolah. Inilah satu hakikat. Walaupun kita telah kemerdekaan 50 tahun, kita haruslah bersatu padu untuk menentang kerajaan barisan nasional yang kuasa di 91% ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kita harus berkurangkan, memastikan suara rakyat kita bukan saja